Baik, ia adalah pameran yang pertama diadakan selepas zaman pandemik yang kita harap telah pun berlalu. Kita akan sekali lagi membawakan pameran pertahanan dan keselamatan DSA dan juga NatSec Asia tahun 2022 yang bakal dianjurkan bersama Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri. 28 sehingga 31 hari bulan Mac bertempat di MITEC Kuala Lumpur, dan kita bersama dengan tetamu saya, Datuk Seri Muiz bin Abdul Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Terima kasih kerana kembali bersama kami, dan juga Encik Nazim bin Rahman yang merupakan pengarah eksekutif DSA. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita mulakan dengan bertanya tentang bagaimana penganjurannya kini kembali selepas zaman pandemik yang kita harap telah pun berlalu dan akan dianjurkan bersama oleh kedua kementerian ini. Silakan. Terima kasih Terence dan juga RTM kerana sudi menjemput kami dalam untuk sharekan sikit berkaitan dengan penganjuran DSA atau Defence Services Asia dan juga NatSec National Security Asia pada tahun ini. InsyaAllah kita akan, seperti yang dimaklumkan tadi, kita akan laksanakan pada 28 hingga 31 bulan ini. Dan ini merupakan untuk DSA siri yang ke-17. Manakala untuk NatSec siri yang kedua lah. So, last kali yang kita buat pada tahun 2018. Jadi sebab pandemik dan sebagainya, sepatutnya dia ada tahun 2020 tapi tidak dapat laksanakan lah. Jadi insyaAllah kita alhamdulillah syukur pada pihak kerajaan telah memberi kebenaran untuk penganjuran ini bersama Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri. InsyaAllah. Jadi seperti yang kita sedia maklum, dalam suasana sekarang pun kita tetap akan menganjurkannya, tapi dalam satu SOP yang ketat lah, insyaAllah. Dan seperti yang kita sedia maklum, tujuan pameran yang kita ada di DSA dan NatSec ini adalah untuk supaya memberi peluang kepada industri pertahanan dan industri keselamatan untuk mempamerkan dan juga memberi keuntungan kepada negara dari segi pelaburan dan sebagainya. Sudah pasti apa yang kita dengar daripada Menteri Kesihatan berkaitan kelonggaran pintu-pintu sempadan negara sedikit sebanyak memberi nafas lega juga kepada penganjur pameran antarabangsa seperti DSA dan NatSec Asia. Jadi apakah sambutannya setakat ini dari segi jumlah bilangan negara yang terbabit dan ruang pameran? Silakan. Terima kasih Terence. Pertama sekali alhamdulillah kerana industri business event ni diberi peluang untuk diteruskan. Pertama sekali sektor ni telah pun orang kata terjejas dengan amat teruk kerana dalam masa 2 tahun ini tidak ada apa-apa peluang untuk industri ni untuk mengadakan aktiviti perniagaan mereka. Jadi pameran seperti DSA ni memberi satu sinar harapan lah kepada sektor dan business event ni, di mana dari segi unjuran impact dia diunjurkan sebanyak 500 juta dari segi kitaran ekonomi yang mampu memberi impak yang positif kepada negara. Di mana manfaatnya adalah untuk sektor seperti perhotelan, penerbangan, retail, begitu juga untuk kontraktor-kontraktor binaan pameran. Dia juga akan createkan satu peluang pekerjaan dan perniagaan lah pada mereka. Jadi ini mewajarkan untuk program ini diadakan lah. Jadi DSA pada kali ini walaupun akan ada sedikit impact dari segi penglibatan peserta-peserta pameran, mungkin dalam ujuran kami dalam lingkungan 10 ke 50%, tetapi dia terus meningkat dari segi penganjuran, kualiti peserta. Jadi inilah yang kami harapkanlah untuk pameran pada kali ini. Datuk Seri, apakah yang menarik dari segi pameran yang akan dibawakan kepada orang ramai, dan juga apakah yang akan dibawa untuk dipamerkan daripada setiap negara? Ya, terima kasih. Di segi kita target penyertaan hampir daripada 1,000 lebih syarikat pada seluruh negara, melibatkan hampir 50 negara. Dan di dalam samping itu kita akan mempamerkan dan juga akan berlaku business matching dan beberapa peralatan, aset berkaitan dengan pertahanan dan juga keselamatan, dan juga termasuk cyber defense punya equipment dan sebagainya. Jadi pembaharuan itu maknanya kita di segi pertahanan dia something yang melalui satu evolusi yang besar.
di segi global defense dan sebagainya, dan melalui platform ini negara khususnya dan negara-negara serantau khususnya akan dapat kita sharing information dan juga menguatkan lagi hubungan antara negara-negara yang terlibat dalam industri pertahanan dan keselamatan. Tentuan termasuk the very range of defense equipment, cluster dan sebagainya, termasuk cyber security dan sebagainya. InsyaAllah. Dato' Sri, ketika pelancaran kita dapat lihat kerjasama erat di antara dua kementerian, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri, di mana Dato' Sri Syamuddin dan Dato' Sri Hamzah begitu akrab sekali dalam majlis itu mempamerkan kesepakatan dalam penganjuran DSA dan NATSEC. Apakah kerjasama yang erat ini telah membuahkan satu pameran yang luar biasa, lain daripada yang lain, yang akan kita saksikan pada tahun 2022 nanti, di mana dua kementerian yang berpaksikan keselamatan ini bakal menganjurkan bersama dua jenama pameran ini? Ya, Alhamdulillah. Jadi seperti dimaklumkan, kerjasama kuat antara dua kementerian ini, Kementerian Pertahanan dan KDN, dan juga dibantu oleh kan kita, Encik Nazim daripada Defence Service Asia Senin Berhad, dan kita bersama kerana dari segi visi dan misi kementerian ini tidak banyak berbeza. Khusus untuk mempertahankan kedaulatan, mempertahankan pertahanan dan keselamatan negara. Jadi sudah tentu kedua kementerian ini harus bekerjasama kerana kita mempunyai visi dan misi yang hampir sama, dan kita sharing of asset, sharing of operasi punya dan sebagainya. Sebaliknya yang penting rakyat akan lebih confident, dan khususnya dalam era pandemik sekarang ini, dan kita tidak boleh lupa walaupun dalam COVID-19 ini ancaman di segi pertahanan keselamatan tetap kita akan meningkatkan kesiapsiagaan zaman dua kementerian ini. Encik Nazim, DSA adalah jenama yang memang tidak asing lagi, sudah lama, 17 edisi sebelumnya. Dan NATSEC Asia juga adalah suatu jenama baru yang sedang meningkat naik dari segi kualiti pameran yang ditawarkan di rantau ini. Namun kali ini situasinya agak berbeza, di mana terdapat SOP-SOP ketat yang perlu dipatuhi. Boleh kita perhalusi sedikit SOP yang akan terus digunakan untuk memantau keselamatan mereka yang hadir bersama? Sure. Okey, melalui persetujuan ataupun approval daripada Minister Kuartet pada 8 hari bulan Februari yang lepas semestinya kita harus memastikan keselamatan peserta-peserta terjamin. Jadi untuk masuk dalam, kita panggil ini adalah satu gelembung pameran yang selamat, gelembung pameran yang selamat, di mana peserta luar negara yang masuk diberi kelonggaran untuk tidak melalui mandatory quarantine. Walau bagaimanapun, mereka akan diselia kawal oleh wakil di SCA, di mana mereka akan dibawa selepas keluar daripada airport, for example, they have to go to undertake the PCR test, tapi boleh dibawa keluar terus ke hotel. Selepas mendapat result, baru dia boleh bergerak untuk menggunakan fasiliti hotel. Dan juga pergerakan mereka dari hotel ke pusat pameran juga harus diuruskan oleh penyelia kami atau DSA, DMC lah kita panggil. Begitu juga untuk pulang. Jadi semua pergerakan ni akan dikawal. But the same time, semua peserta juga harus mengambil what they call this RTKAG test secara kendiri. Sebelum dibenarkan masuk. Jadi kena menunjukkan proof yang they undertake to do this. Bukan saja kepada pempamer luar negara, begitu juga kepada peserta-peserta petugas termasuk yang akan terlibat untuk hadir di dalam pameran DSA. Jadinya untuk masuk dalam gelembung, ke semua peserta harus menunjukkan proof of self-test of dia orang punya RTKAG saliva test. So those part of the SOP. But selain pada itu, kita juga diarahkan untuk memastikan kapasiti di dalam ruang pameran itu dikawal. Jadi adalah numbers. Contoh for example dalam level 1 di pameran, di pusat pameran MyTech itu, kita tidak boleh melebihi 5,000 kapasiti at any one time.
Dan itu adalah antara langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terbabit dalam penganjuran dan juga kepada mereka yang bakal hadir nanti. Ya. Datuk Seri, harapan Datuk Seri untuk DSA dan NATSEC Asia 2022 yang bakal berlangsung 28 hingga 31 bulan Mac nanti. Yalah, terima kasih. InsyaAllah kita amat berharap kita akan dapat kejayaan hasil daripada penganjuran ini untuk tahun 2022. Dan harapan kita kerana kita amat yakin kerana dalam satu event yang kita buat itu akan mampu menjana pada pertumbuhan ekonomi negara. Seperti maklum Encik Nazim, lebih 500 juta ringgit dalam beberapa sektor dari segi multiplier effect daripada penganjuran ini akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara dan juga dapat mempertingkatkan lagi kerjasama antara beberapa negara yang kerana program ini adalah bertaraf antarabangsa, insyaAllah. Untuk beberapa kawasan pameran ini adalah pameran tertutup, Encik Nazim. Ya. Jadi bagaimana orang ramai boleh terlibat sama? Okey, untuk kali ini DSA dan NATSEC ini kita telah pun menggunakan pakai teknologi lah, di mana kita introduce platform Maya untuk pertama kali disebabkan keadaan semasa, keadaan pandemik, keadaan ekonomi dan juga mungkin kekangan kepada mereka yang tidak dapat hadir. Mungkin peserta yang tidak dapat hadir, begitu juga dengan exhibitor yang tidak dapat hadir. Jadi boleh menggunakan platform Maya ini untuk mengakses konten pameran ini sebelum, semasa dan selepas. Wow. Dan itu adalah antara pembaharuan yang akan dibawakan, mungkin akan diguna dalam DSA tapi akan terus juga digunakan oleh semua pameran-pameran perniagaan seumpamanya. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri. Terima kasih Encik Nazim bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan harapan kami semoga DSA dan NATSEC Asia 2022 akan menjadi pameran yang begitu berjaya dalam penganjurannya kali ini. Pastikan temu janji anda 28 hingga 31 bulan Mac, sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Kalau fizikalnya bertempat di MyTech Kuala Lumpur. SPM akan ke Kedah. Kita akan jumpa anda di sana nanti secara langsung. Untuk bersama dengan kami, jangan lupa ketika tarikh-tarikh ini diumumkan, datanglah beramai-ramai kita meriahkan suasana. Kita berehat seketika dan kembali bersama anda selepas ini.